Jadi bila benda ni tidak dipahami dengan baik, orang hak mengaji yang lebih kurang akan jadi pewin, dia rasa berat. Berat main ngaji tasawuf ni. Main tak tidur malam, tak buh aku, malah aku ngaji tasawuf ni. Dia mari mikir gitu. Orang hak tak berahi ke tasawuf pula, ni tengok tasawuf ni, tak ada kerja lain. Siang malam duk ibadah, duk cara bidah benda lain, duk cara. Sebab dia tak baca cerita tu secara menyeluruh, dia baca cerita hak tu je. Dia tak tahu dalam konteks mana, dalam situasi mana orang berbuat seperti itu. Ni saya nak terangkan. Ahli mahabbah. Perkataan mahabbah itu maksudnya cinta. Iaitu orang yang dibukakan hijab hatinya, diberikan cahaya petunjuk, sehingga hatinya itu cenderung kepada Allah. Sehingga hatinya itu memperoleh hakikat makrifat terhadapnya. Sehingga amal-amal ibadah yang sebelum itu menjadi berat dan beban menjadi ringan baginya. Dilakukan semua itu dengan rasa ringan, dengan rasa asyik. Mereka ini dinamakan ahli mahabbah. Orang yang Allah Ta'ala beri kurnia kepada nur, sehingga tersingkap hijab-hijab rohani mencapai hakikat makrifat. Sehingga terbuang jarak maknawi dalam hubungan dia dengan Allah. Sehingga sentiasa memperolehi dan merasai ehwal dekat dengan Tuhannya. Mereka ini dinamakan ahli mahabbah. Jadi mereka ini melakukan ibadah kadang-kadang lebih banyak daripada ahli zuhud dan ahli ibadah. Tapi dalam kadang mereka merasa asyik dan gembira, bahkan tidak merasa letih. Mereka ini dinamakan ahli mahabbah. Ada istilah lain yang dipakai oleh ahli tasawuf untuk menjelaskan tentang makna ahli mahabbah ini, iaitu ahli jazbah. Perkataan mahabbah maksudnya cinta, kasih. Kita bila kita buat sesuatu dan kadang kita berahi, hak berat jadi ringan. Maka dalam masalah ini, masalah ibadah dengan Tuhan ini, apabila orang asyik sampai ke darjah asyik, yang berat-berat akan jadi ringan. Sebab itulah kita akan dengar disebut di dalam kitab-kitab manaqib, kitab-kitab yang menjelaskan tentang sirah para awliya dan salihin yang ditulis oleh para ulama. Banyaklah kitab-kitabnya. Al-Yafi'i menulis 2-3 kitab menjelaskan tentang tokoh-tokoh ahli tasawuf. Asy'arani pun ada, Ibnu Mulakin pun ada. Mereka ini menulis tentang tokoh-tokoh ahli tasawuf, tentang sejarah hidup dan ajaran-ajaran mereka itu. Jadi di antara kisah-kisah mereka ini yang banyak itu ada disebut tentang bentuk ibadah mereka itu yang agak pelik. Pelik guna. Mereka kalau dalam bab solat, setengah tu solat puluhan bahkan ratusan rakaat setiap malam. Bahkan ada di antara mereka itu yang solat subuhnya dengan wuduk solat isyak. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, puluhan tahun. Seperti itu. Jadi benda-benda macam inilah kalau tidak diulas dengan baik, boleh menimbulkan faham yang bermacam-macam di kalangan orang ramai. Orang ramai mikir ke mana? Berat ngaji tasawuf gini, main tak tidur malam ni. Orang ramai kan mikir gitu. Padahal kita kena faham siapa yang melakukan amal seperti ini. Yang kedua, apakah kita disuruh seperti itu atau bagaimana? Itu yang kita kena faham. Jadi bila benda ni tidak dipaham dengan baik, orang hak mengaji yang lebih kurang akan jadi pewin, dia rasa berat. Berat main ngaji tasawuf ni. Main tak tidur malam, tak buh aku, malah aku ngaji tasawuf ni. Dia mari mikir gitu. Orang hak tak berahi ke tasawuf pula, ni tengok tasawuf ni, tak ada kerja lain. Siang malam duk ibadah, duk cara bidah benda lain, duk cara. Sebab dia tak baca cerita tu secara menyeluruh, dia baca cerita hak tu je. Dia tak tahu dalam konteks mana, dalam situasi mana orang berbuat seperti itu. Ni saya nak terangkan. Bahawa mereka itu adalah ahlul mahabbah. Dalam istilah yang lain dipanggil ahlul jazbah. Atau bahasa yang lain disebut ahli tasawuf, orang yang tenggelam di dalam ehwal hatinya. Sehingga berat-berat pada orang, pada dia tak ada masalah. Kalau kita tak tidur semalaman, belek mata-mata, dia tak ada jadi masalah. Kalau kita tak makan sehari 2 hari, mepeh. Dia tak makan 3-4 hari, macam tak ada apa-apa. Inilah ehwal mereka itu. Inilah ehwal mereka itu. Dan ehwal-ehwal seperti ini ada pada diri Nabi SAW.
Cuma dalam hal seperti ini, kita bukan disuruh ikut pesen tu. Cuma ahli tasawuf cerita dalam kitab-kitab mereka itu, dalam karya-karya mereka itu, dan bukan cerita dongeng. Jadi satu masalah pula pada orang kita learning, bila tengok cerita pelik-pelik ni kata cerita dongeng. Mudah-doh lalu cerita dongeng. Al-Imam Asy-Syafi'i khatam Quran setiap hari sekali, bulan Ramadan 2 kali, 60 kali khatam Quran. Dia kata dah buat guan dah hidup makan, hidup pergi kerja. Dia buat ukur dengan orang lain. Dia tak tahu kawan ni martabat mana. Ada skill, ada ehwal yang khusus bagi mereka itu. Jadi kita ni bila congok dengan akal, jadi tak apa nak siku. Padahal itu sebahagian daripada, sebab itu perkara-perkara seperti ini disebut karamatul awliya. Keramat. Bila sebut keramat, sudah tentu benda itu benda luar biasa, pelik. Kalau biasa, orang tak panggil keramat pula. Memang pelik. Sebab tu orang panggil keramat. Sebab tu panggil karamah. Sebab memang benda tu pelik. Tapi nak khabar orang kita ni, bila terlalu dikuasai oleh rasional, dia menolak perkara yang sudah diterima dalam dunia Islam ini. Kekeramatan awliya. Orang tolak. Sebab atas dasar tak apa nak masuk akal. Dia baca Quran, main 60 kali sehari, 60 kali sebulan, 2 kali sehari baca Quran. Dia buat Quran, memang pelik. Sebab tu dinamakan keramat. Karamah. Ini kita banyak berlaku pertembungan pemikiran. Sebab apa? Kerana ilmu kita ambil dari internet tak? Orang kita hari ni banyak ambil ilmu kat internet. Ambil ilmu kat pakai mengaji sendiri. Orang dulu ada susu galu pengajian keilmuannya. Bertitisan ilmunya. Sambung menyambung ilmunya daripada satu generasi ke satu generasi, terpelihara riwayatnya, dirayahnya, yakni lafaznya yang diterima dan kefahamannya diambil daripada susu galu guru-guru yang bersambung-sambung silsilah ilmunya itu. Orang lain ni tak apa nak penting benda tu. Aja penting pakai akal kritis. Konon-konon kritis. Dok kritis ni, ni kena kritis ni. Ni dak masuk akal, dok kritis ni, dok logik mana. Habis punah janang. Gini. Ini penyakit. Jadi dia, sebab tu Sayyidina Ali kata, sekiranya nak beritahu Sayyidina Ali ni, di sebalik kalam yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali nak menggambarkan semacam ada kebimbangan. Kebimbangan orang akan menafsir agama semata-mata merujuk kepada logik akal. Lalu Sayyidina Ali pun beri suatu ungkapan, nak kabarnya ada benda yang boleh dipikirkan, ada benda mudah nak fikir dengan akal. Macam mana kata Sayyidina Ali? Sekiranya kita salah satu daripada masalah-masalah fiqh dipanggil mashu alal khuf. Ni, sapuh atas kasut ni. Orang nak semayang, dia pakai kasut kulit, tutup molek, dia sedang berwuduk, bila dia batal, bila nak ambil semayang, dia tak ada cabut kasut dia tu, dia sapuh molek atas. Kata Sayyidina Ali, sekiranya agama ni nak difaham dengan akal, dalam masalah khuf ni, hak sepatutnya kena sapuhnya topok kasut lah. Tapi Nabi tak suruh sapuh situ. Nabi suruh sapuh bahagian atas ni. Sedangkan munasabah akalnya, sepatutnya bawah ni lah sebab tempat dia pijak situ, pijak sini. Tapi ternyata bukan itu yang disuruh oleh Nabi. Itu kata Sayyidina Ali. Sekiranya agama ini diambil dengan akal, berarti sapu bawah tu lebih munasabah lagi. Tapi ternyata tidak. Syariah bukan itu. Dia adalah wahyu. Bertunjuk. Ini pertembungan yang kita kena faham. Ada benda yang boleh kita pakai dengan akal kita. Ada benda yang kita tak boleh. Sekiranya riwayatnya sahih dari Nabi, kena terima. Jadi kelompok ini, kelompok ahli mahabbah ini, saya nak kait tadi tu, bahawa mereka inilah yang disebut di dalam kitab-kitab ahli tasawuf, yang ibadah mereka itu kadang-kadang tadilah ratusan rakaat. Mereka baca rakaat, mengkhatamkan Quran 2 kali, 2-3 kali sehari. Orang yang hatinya asyik dan selalunya Allah Ta'ala zuhirkan pada mereka ini benda-benda yang agak gharib, agak luar biasa. Tapi dalam pengajian ilmu tasawuf, bukan itu yang kita disuruh ikut. Bukan itu. Cuma disebut, para ulama menyebut kisah ini sebagai kisah kekeramatan awliya. Bukan tujuan untuk kita ikut. Jadi kalau kita berhati-hati dalam perkara ini, timbul salah faham. Di kalangan orang yang nak belajar tasawuf sendiri akan rasa berat mengaji tasawuf, padahal benda itu tidak disuruh pun.
Dan bagi orang yang tak berahli tasawuf, inilah lubang besar. Dia nak kata tasawuf benda hodok masuk akal, hodok logik, macam-macam lagi lah. Baik. Adapun kalam hikmat yang ke-79 pula, sebenarnya ada kaitan dengan kalam hikmat yang sebelum ini. Ada kaitan. Dalam kalam hikmat yang ke-79 ini, Syekh nak menyatakan suatu masalah yang dibicarakan dalam masalah tasawuf, tidak dalam masalah fiqh, iaitu masalah waridah. Waridat ini dalam istilah ahli tasawuf, warid ni kalau bahasa juga, dalam bahasa kita maksudnya benda hok mari, hok datang, sesuatu yang datang. Tapi dalam istilah ahli tasawuf, perkataan waridat ini dengan makna pemberian dan anugerah Allah yang khusus kepada hambanya. Sesuatu yang diberi secara khusus kepada seseorang yang tidak diberi kepada orang lain. Apa bendanya? Banyak. Antaranya benda-benda tadi. Diberikan hati yang terbuka hijab, mendapat asyik dengan Allah, mendapat hakikat makrifat. Benda-benda ni tidak semua orang boleh. Maka yang mendapatnya adalah pemberian khusus daripada Allah. Demikian juga kekeramatan, perkara pelik yang Allah Ta'ala jadikan dan kaitkan dengan para salihin, para awliya. Benda-benda ni tak jadi pada semua orang, terjadi kepada orang tertentu sebagai kurnia khusus daripada Allah. Demikian juga firasah yang benar, yakni tilikan yang tepat, kasyaf, dibukakan hijab yang terselindung menjadi nyata padanya, sebahagian yang merupakan sebahagian dari kurnia Allah kepada hamba-hambanya. Itu juga bukan semua orang dapat, diberikan kepada sebahagian hambanya, anugerah khusus dan macam-macam lagi. Diberikan iman yang teguh, yang tidak goncang dengan apa jua pun, makrifat yang yakin, dan tidak semua orang dapat. Jadi semua ini disebut sebagai waridat, kurnia-kurnia Allah yang khusus. Baik. Dah hak lain bukan kurnia Allah. Timbul pertanyaan bodoh. Hak lain ke mana? Bukan kurnia Allah. Semua benda adalah kurnia Allah. Orang melakukan solat walaupun 2 rakaat, hakikatnya juga kurnia Allah. Tapi kenapa ahli tasawuf mengkhususkan kepada benda-benda tadi saja sebagai kurnia Allah? Cuma begini, ahli tasawuf nak menjelaskan, apa yang disebutkan tadi itu sebagai waridat adalah nyata kurnia Allah dan tersembunyi usaha manusia. Sebab kalau benda itu boleh diusahakan, orang boleh dapat belaka, tapi tidak semua yang mendapatnya. Jadi yang nyata pada perkara-perkara tadi adalah kurnia Allah. Tapi selalunya ada kaitan dengan usaha amalan yang diusahakan oleh manusia. Adapun amalan-amalan biasa ini yang boleh dibuat oleh siapa saja, solat sunat, qiyamul lail, puasa sunat, yang boleh dibuat oleh siapa saja, itu juga sebenarnya kurnia Allah. Tapi yang zahir dan nyata pada perbuatan itu adalah usaha manusia. Sebab roliknya manusia boleh senang, dengan agak senang untuk mengusahakannya. Manusia rasa lebih mudah untuk melakukannya. Maka yang nyata pada perbuatan-perbuatan itu adalah usaha manusia. Tapi kalau tidak dengan kurnia Allah, tak nak buat juga. Jadi pokok bakal, kullum min indillah. Hakikatnya, semuanya datang daripada Allah belaka. Cuma perbuatan manusia orang boleh buat belaka ni, nyata perbuatan dan usaha manusia. Adapun pemberian-pemberian tadi tu, tak nyata perbuatan manusia. Yang nyata adalah kurnia Allah. Sebab hak pertama tu ramai orang boleh buat. Adapun hak kedua itu tidak semua orang dapat. Jadi hak pertama tu nyata usaha manusia, hak yang kedua itu nyata kurnia pemberian Allah. Tapi hakikatnya semuanya datang daripada kurnia Allah. Supaya kita faham. Jadi saya terangkan itu, saya takut orang dah nak siku dengan akidah pula, tauhid. Tak siku ke mana? Hak ni pemberian Allah, hak lain itu bukan pemberian, hak lain itu hak manusia. Itu saya sebut tu supaya kita fahami, supaya kita dapat kait, supaya jangan canggah dengan akidah hak kita belajar bahawa semuanya itu la haula wala quwata illa billah.